Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Tiba-tiba lagi kenyataan saksi pendakwaan. Joanna Yeoh Ging Ping tidak konsisten dan berubah-ubah di mahkamah kejutkan hakim dan ramai. Episod pembukaan akaun bank oleh Datuk Seri Najib Razak dengan M-Bank pada 2011 jelas menunjukkan ia bertujuan untuk menerima sumbangan daripada Arab Saudi. Perkara itu disahkan bekas pengarah urusan kumpulan M-Bank, Chia-Teck Kwang, ketika memberi keterangan di Mahkamah Tinggi. Chia menjelaskan ketika beliau berjumpa Najib di kediaman Najib di Bukit Tengkuh, bekas Perdana Menteri itu sendiri memberitahu kepadanya mengenai kemasukan wang sumbangan daripada Arab Saudi sebanyak 100 juta US dollar untuk aktiviti Islam. Semasa perbicaraan kes SRC International Sendirian Berhad, Najib memberitahu mahkamah bahawa beliau percaya wang sejumlah 42 juta ringgit Malaysia yang dimasukkan ke dalam akaunnya adalah dermah dari Arab Saudi dan bukannya daripada syarikat SRC. Perkara itu menjadi konkret apabila bekas pengurus perhubungan M-Bank Joanna Yeoh Ging Ping yang mengendalikan akaun Najib mengaku beliau percaya Najib mengeluarkan cek-cek berdasarkan pengetahuannya bahawa akaun beliau mempunyai wang yang secukup. Hal ini kerana beliau percaya menerima sumbangan dari Arab Saudi. Joanna juga mengaku tidak pernah berurusan dengan Najib berhubung akaun bekas Perdana Menteri itu, tetapi sentiasa berurusan dengan Joloh walaupun dia tidak diberikan mandat bagi akaun itu. Joanna berkata, dia mempunyai persepsi adalah tidak wajar untuk bertemu Perdana Menteri Najib secara langsung berhubung akaun banknya. Adakah penjelasan ini dapat diterima? Bukankah sebagai pegawai bank yang mengendalikan akaun milik seorang PM, Joanna sepatutnya mendedahkan perkara sebenar kepada Najib? Jika Joanna berbuat demikian ketika itu, Najib tidak akan meringkuk di penjara Kajang sekarang. Tetapi kenyataan Joanna tiba-tiba tidak konsisten dan berubah ketika perbicaraan 1MDB di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sekira apabila dia mendedahkan bukan orang Arab yang memasukkan wang ke dalam akaun bank Najib, sebaliknya China Malaysia iaitu beberapa individu berkaitan dengan 1MDB dan Joloh. Tindakan Joanna yang memandang remeh dalam urusan bank Najib mencetuskan persoalan dalam kalangan netizen. Adakah wanita itu bersekongkol dengan Joloh bagi mengenahkan Najib? Joanna juga sebelum ini memberitahu dia tidak pernah bersemuka dengan Najib tetapi sanggup menggunakan wang sendiri sebanyak RM50,000 bagi menyelaraskan akaun Najib pada 2014. Menurut keterangan Joanna di Mahkamah Tinggi, dia terpaksa menggunakan wang sendiri berikutan akaun Najib yang berakhir dengan nombor 906 mempunyai pengeluaran berlebihan kerana terdapat cek berjumlah RM80,000 yang dikeluarkan tanpa baki mencukupi tahun 2014. Wanita itu berkata perkara itu dilakukan bagi mengelakkan cek berjumlah RM80,000 terbabit ditendang. Baru-baru ini dalam perbicaraan kes 1MDB juga, Joanna memberitahu mahkamah berlaku perbincangan lewat malam antara dia dengan Joloh mengenai penutupan 3 akaun bank milik Najib pada 4 Disember 2014 pukul 11.46 malam. Pendedahan ini sekaligus mencetuskan keraguan terhadap Joanna kerana apakah yang mendesaknya untuk berbincang mengenai akaun bank pada lewat malam dengan Joloh yang tidak kena mengena dengan akaun Najib. Pada Disember 2019, Najib memfailkan saman terhadap Joanna kerana didakwa cuai dalam pengendalian akaun-akaunnya dengan mendedahkan transaksi akaun kepada Joloh. Namun, pada September 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Khadijah Idris membatalkan saman itu atas alasan penyalahgunaan proses mahkamah sambil memutuskan dakwaan Najib bahawa beliau hanya tahu tentang Joanna memanipulasi akaun banknya semasa perbicaraan tidak boleh diterima. Najib telah membuat permohonan bagi menyemak sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana menyeleweng dana SRC International berjumlah 42 juta ringgit Malaysia. Prosiding bakal didengar pada 20, 21 dan 22 Februari ini. Terima kasih kerana menonton.